Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Kamu harus mengejarkan dengan apa sahaja yang Allah berikan kepada kamu, akhirah. Dengan kata lain, kita harus mengejarkan akhirah dengan apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Perkara pertama yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan beberapa perkara menjadi halal bagi kamu. Dan dia Subhanahu Wa Taala tahu bahawa perkara-perkara yang halal bagi kamu adalah perkara-perkara yang baik untuk kamu, yang bermanfaat untuk kamu. Ia sebenarnya adalah satu berkat untuk kamu. Dan apabila kamu menikmati apa-apa perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan halal, sebenarnya itu adalah satu tindakan ibadah. Jadi apabila seseorang mendapatkan pekerjaan, ia adalah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang dibenarkan. Kalau begitu, walaupun mereka berada di tempat kerja mereka, mereka itu sedang melakukan ibadah. Apabila mereka memperolehi wang itu, dengan memperolehi wang itu adalah juga satu ibadah. Apabila mereka membeli barang makanan yang baik atau makan makanan yang boleh diterima, halal dan baik dari wang itu, atau beli pakaian, pembelian pakaian tidak hanya memberi manfaat kepada kamu dalam hidup ini saja. Sebab itu sebenarnya adalah satu perbuatan ibadah juga. Kerana kamu berada dalam batasan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kamu. Dan setiap kali kamu melakukan itu, kamu bukan hanya menguntungkan diri kamu dalam hidup ini. Kamu sebenarnya sedang membina kehidupan kamu yang seterusnya juga pada masa yang sama. Hanya kerana kamu berada dalam batasan halal. Apabila kamu melakukan itu, setiap perbuatan yang kamu lakukan akan memberikan kamu kebahagiaan dalam hidup ini. Tapi pada masa yang sama, ia membina akaun akhirat kamu juga. Tapi apa yang syaitan mahu kamu lakukan? Perkara yang sama dia mahu ayah kita buat atau ibu kita buat. Adam alaihissalam dan Hawa salamun alaiha. Okey, kamu mempunyai semua pokok-pokok ini yang halal, tapi yang akan memberikan kamu kehidupan yang sangat baik, yang akan membuat kamu sungguh bahagia adalah satu pokok yang haram itu. Kamu mempunyai berbilion-bilion pokok dalam jannah, tapi yang satu itu akan kelihatan lebih sedap dan enak daripada yang lain. Dan apakah syaitan buat apabila dia datang kepada kamu dan saya untuk lakukan? Semua yang halal ada di depan kamu, ia terbuka dan jelas di depan kamu, senang di depan kamu, tapi dia akan membuat benda haram nampak sangat menarik pula. Hey bro, kalau kau benar-benar inginkan kebahagiaan, kejarkanlah yang itu, kan? Dan nasihat yang diberikan kepadanya adalah, lihat, tengok ni, kamu mempunyai wang, kamu mempunyai peluang. Dalam apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kamu, kamu harus mencari sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada kamu dalam kehidupan ini dan kehidupan yang seterusnya. Hidup dengan cara yang betul, berbelanja dengan cara yang betul, luangkan masa dengan cara yang betul. Semua yang diperlukan oleh badan kamu dan semua yang kamu perlukan atau mahukan dalam hidup ini, ada jalan halal untuknya. Ada jalan yang baik untuknya. Apabila anda mengikuti jalan itu, hidup akan menjadi baik. Hidup akan menjadi lebih baik di dunia ini dan di dunia seterusnya. Oleh itu, wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Tapi apabila seseorang mendengarkan nasihat itu, dan kamu memberi nasihat kepada seseorang yang menjalani kehidupan parti, selalu saja berpesta, nasihat dan katakan, dengar sini, kamu seharusnya buat sesuatu yang akan membina kehidupan ini dan seterusnya. Dan dia pula jawab, oh, kamu tak boleh tengok aku senang-senang ke? Semakin Islamnya kamu, semakin sengsara hidup kamu. Cuba tengok lelaki itu. Dia kelihatan tertekan, stres. Dia ni mesti Islamik. Semua orang ini kelihatan sangat sedih. Itu mesti bermaksud mereka ni beragama. Kerana semakin kamu dekat dengan agama, semakin sedih dan sedih hidup kamu. Aku hanya mahu bernafas. Aku mahu menikmati hidup aku. Aku hanya mahu bersenang-senang. Ia tidak akan membahayakan aku untuk bersenang-senang, kan? Respons Allah Subhanahu Wa Taala terhadap itu berbunyi, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bahagian kamu dalam hidup ini. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, hidup dalam batasan halal, tapi itu tidak bermaksud anda akan menjalani kehidupan yang buruk. Itu tidak bermaksud kamu akan kehilangan apa-apa pun. Ada beberapa perkara Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki kamu untuk benar-benar nikmati di dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi ini dan dia Subhanahu Wa Taala meletakkan pokok di dalamnya.
Tapi dia Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan pokok di jannah juga, betul? Dia letakkan sungai di sini, dia juga letakkan sungai di jannah, dia letak buah di sini, dan dia juga meletakkan buah di jannah. Dia meletakkan pasangan di sini, dan dia juga menempatkan pasangan di jannah. Dia Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan daging burung di sini, dia juga meletakkan daging burung di jannah. Dia meletakkan minuman di sini, dia juga meletakkan minuman di sana. Dia Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan rumah besar di sini, dan juga meletakkan rumah besar di sana. Semua yang dia Subhanahu Wa Ta'ala gambarkan di jannah sangat indah. Pokok palma, sungai, taman, tasik, teman yang cantik, pelayan. Semua benda itu ada di dunia ini, bukan? Apabila kamu memikirkannya, kamu akan sedar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan dunia ini sebagai preview syurga. Ia bahkan tidak hampir sama dengan rupa syurga, tapi sekurang-kurangnya, ia memberikan kamu sedikit idea. Kerana jika kita tidak pernah tahu apa itu sungai, atau apa itu pokok, dan apa itu minuman, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan, aku akan memberikan minuman di syurga. Kita akan seperti, apa? Apa tu? Mengapa saya mesti berminat dengan minuman? Apa itu pokok palma? Air terjun. Mengapa saya mesti berminat dengan perkara-perkara seperti itu, kan? Dan zaman sekarang, hari ini apa yang berlaku? Apabila ada air terjun di satu tempat, air terjun yang indah dan sesiapa sahaja yang membina rumah atau rumah yang besar di atas bukit yang menghadapkan ke air terjun, itulah adalah beberapa hartanah yang paling mahal di dunia. Kenapa macam tu? Kerana apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala masukkan ke dalam jannah, orang melihatnya sebagai jannah di sini juga. Wah, saya harap saya mempunyai rumah seperti itu. Nampak tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan dunia ini untuk benar-benar memberikan kamu preview syurga. Jadi semua benda yang dia Subhanahu Wa Ta'ala buatkan halal di bumi ini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia Subhanahu Wa Ta'ala meletakkannya untuk kamu nikmati. Dan dia Subhanahu Wa Ta'ala juga berkata, qalilan ma tashkurun. Di suratul A'raf, dia Subhanahu Wa Ta'ala berkata, betapa sedikitnya kamu bersyukur. Apa yang syaitan datang dan memberitahu kita adalah, baiklah, jika kau tinggal di dalam batasan halal, engkau akan jauh ketinggalan. Ada beberapa benda yang kau layak buat. Kau mahu bahagia ke tak ni? Inilah beberapa perkara yang akan menggembirakan kau di luar itu. Kasih engkau happy. Dan itulah syaitan mahukan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghendaki kita terus berada dalam batasan yang halal, batasan yang benar, dan cari kebahagiaan kita, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menjadikan kita terlepas daripada apa yang dia Subhanahu Wa Ta'ala mahu kita diciptakan. Kerana bagaimana kita boleh bersyukur jika kita sengsara, kan? Kamu bersyukur apabila kamu menikmati keberkatan, kan? Oleh itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan halal sebenarnya kaedah kesenangan dalam kehidupan ini dan kehidupan seterusnya. Inilah bahagian teka-teki ini. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita, dia Subhanahu Wa Ta'ala tidak hanya menggambarkan halal sebagai halal yang dibenarkan, dia Subhanahu Wa Ta'ala juga menggambarkannya sebagai tayyib. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wala tattabi'u khututis syaitan. Halal digambarkan sebagai baik dan suci juga. Baik dan suci bermaksud dia baik untuk kamu. Dan itu menjauhkan kamu dari menjadi tidak suci. Apa maksudnya? Semua yang tidak halal bawa satu macam korupsi. Dan ia buruk bagi kamu. Dan ia membawa sejenis penyakit ke dalam hidup kamu. Masalah dalam hidup kamu. Ia tidak akan menyelesaikan masalah saya dan hanya akan menjadikannya lebih teruk. Syaitan mahu manipulasi emosi saya dan menjadikan haram kelihatan baik. Tapi ketika saya jatuh dalam perangkap itu dan saya mengejarkan haram, saya hanya akan mendapatkan penderitaan. Saya memang tidak akan mendapat kebahagiaan macam itu. Tidak kira berapa banyak dia menipu saya, syaitan ini. Tidak kira betapa banyak saya memperbodohkan diri sendiri. Saya tidak akan menjumpai kebahagiaan. Saya di sini ingin mengingatkan diri saya dan mengingatkan kamu semua bahawa hidup ini sangat-sangat singkat, sangat-sangat pendek. Dan kamu dan saya ada sesuatu untuk ditunjukkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami diciptakan untuk tujuan yang jauh lebih tinggi. Kami bukannya hanya datang ke bumi ini hanya untuk mencari jalan melepaskan, melarikan diri dari masalah kita. Kami semua bukan datang untuk tujuan itu. Kami datang ke bumi ini untuk tujuan yang lebih tinggi untuk melakukan kebaikan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan kita kemampuan untuk melakukan banyak kebaikan. Dan jika kita tidak menggunakan potensi kita,
dan bakat kita untuk melakukan sesuatu yang baik, semua tenaga kita ditujukan kepada diri kita sendiri aja, kita kehilangan beban yang besar yang Allah SWT letakkan di atas kita. Saya berdoa agar kita dapat menginternalisasikan dan kita dapat melihat sendiri apa kebaikan yang saya akan tinggalkan di dunia. Apa kebaikan yang akan saya lakukan. Berapa banyak pemikiran saya mengenai diri saya dan apa yang saya mahukan dan apa yang saya perlukan, dan berapa banyak tenaga dan usaha masa saya sebenarnya mengenai satu, tinggal dalam batasan halal, dan dua, sebenarnya melakukan sesuatu untuk orang lain. Sebenarnya menyebarkan apa-apa jenis kebaikan pun untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dan saya berdoa agar kita semua menjadi orang yang boleh memanfaatkan orang lain. Kamu tidak perlu untuk memanfaatkan berjuta-juta orang. Kamu boleh memberi manfaat kepada satu orang di sebelah kamu. Kamu boleh memberi manfaat kepada kanak-kanak yang kecil. Kamu boleh memberi manfaat kepada ahli keluarga. Selagi kamu menjadi sebagai satu sumber untuk memberikan faedah dan memanfaatkan orang, maka sekurang-kurangnya ada tujuan tu. Lebih daripada untuk diri anda dan diri saya saja dalam hidup ini. Saya berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua itu. Subhanallah.